sejahtera warga Dewan sekalian. Sebelum saya memulakan hujahan saya, izinkan saya mematahkan hujahan anak panah hujahan barisan penyangga. Anak panah yang tak tumpul tajamnya dan jauh terpesong dari sasaran, iaitu mauduk kita pada hari ini. Penyangga pertama telah mengatakan bahawa kita harus mengupas mauduk kita pada hari ini dengan melihat melihat dalam tempoh jangka masa yang panjang. Namun warga Dewan sekalian, adakah cuba anda bayangkan sekiranya anda ditikam oleh musuh anda pada suatu masa itu, adakah anda akan menunggu sehingga musuh anda itu menikam anggota badan lain baru anda nak mengatakan terjejas? Sayangnya tidak. Kami pihak pencadang tidak akan menunggu. Sesungguhnya tidak. Kasihanlah jika pihak penyangga hanya mahu melihat mauduk kita pada hari ini dari aspek itu. Silakan Puan. Maaf Puan. Selain itu, pihak penyangga pertama juga mengatakan bahawa kita tidak boleh melihat aspek keselamatan dari hanya menumpukan kepada rakyat. Tetapi warga Dewan sekalian, siapakah yang membentuk sebuah negara itu? Bukankah rakyat kita yang membentukkan sebuah negara? Silakan Puan. Silakan Puan. Puan telah mengatakan bahawa kita mesti hanya melihat kepada rakyat. Tetapi kalau rakyat itu masih hidup, tetapi semua aspek lain negara itu terjejas, apakah gunanya? Terima kasih Puan. Sudah saya katakan tadi, kami di sini bukan sebagaimana juga yang telah diutarakan oleh pembahas pertama, kami bukan hanya akan mengupas tentang aspek rakyat. Tunggulah sebentar, berilah peluang bagi saya dan juga pembahas lain untuk membicarakan hujah-hujah kami. Baiklah, kini berbalik pada hujahan kami yang bertunggakkan PRC. Saya selaku pembahas kedua akan mengutarakan rintihan pekerja setempat. Warga Dewan sekalian, warga negara Singapura kini berasa cemas, takut dan tergugat. Khususnya golongan pekerja berkolah putih. Mengapa hadirin? Kerana influx pendatang asing telah meragut peluang pekerjaan mereka. Misalnya, ahli korporat kita, pemegang jawatan eksekutif, pengurus dan lain-lain lagi. Warga Dewan, peluang pekerjaan warga Singapura berada di ambang bahaya. Malah ia tidak terjamin. Peluang pekerjaan warga negara kita telur di hujung tanduk. Ya, pemerintah sendiri sudah pun mengeluarkan akta pengambilan pekerja asing IMFA pada tahun 2010. Memang saya tidak menafikan bahawa akta ini menunjukkan mereka akan mengetatkan dan mengawal jumlah pengambilan pekerja asing. Dasar ini memang menekankan bahawa golongan pekerja asing yang turut membentuk sebuah syarikat itu hanya dihadkan pada 20%. Silakan Puan. Silakan Tuan. Sebentar tadi anda ada mengatakan bahawa influx pendatang asing meragut ataupun mengambil peluang pekerjaan penduduk tempatan. Tetapi kami berpendapat bahawa ia merupakan suatu anjakan pada jenis pekerjaan sahaja. Komen? Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Ya, maaf. Kami akan berikanlah peluang bagi saya untuk meneruskan hujahan saya dahulu kerana saya akan saya akan meneruskan untuk menjawab celahan Tuan. Warga Dewan sekalian, namun sayangnya dasar yang diperkenalkan oleh pemerintah ini hanya menumpukan kepada mengawal jumlah pengambilan pekerja asing bagi pekerja sektor kolah biru, iaitu mereka yang terlibat dalam sektor pembangunan, pembinaan dan industri makanan serta minuman. Silakan Puan. Maaf Tuan. Namun menurut syarikat undang-undang Janus Cooperation Solution, sebenarnya tiada sebarang kuota bagi pengambilan pekerja asing dalam bidang sektor kolah putih. Ini bererti sebuah syarikat dalam bidang pekerja kolah putih boleh mengambil 100% pekerja asing tanpa asalkan mereka berkemahiran, berkelulusan dan berpengalaman tertentu. Silakan Puan. Maaf Tuan. Dan pada masa yang sama, para majikan hanya perlu menggajikan mereka sekurang-kurangnya 3,300 setiap sebulan. Tetapi, wahai warga Dewan sekalian, bukankah ini bermakna warga kita sendiri perlu berebut peluang dengan pekerja asing ini? Demi hanya untuk mendapatkan pekerjaan.
warga dewan sekalian, bukankah keadaan ini ibaratkan anak kera yang di hutan disusukan, tapi anak sendiri di rumah kebuluran? Tentulah rasa bimbang dan tidak selamat akan wujud dalam kalangan rakyat kita sendiri hanya disebabkan kebanjiran pendatang asing ini. Tambahan lagi warga dewan sekalian, Dr. Emil Lam telah membuktikan bahawa kehadiran pendatang asing ini yang secara bertalu-talu menyekat kenaikan gaji penduduk Singapura. Ini ditukir daripada dia telah membuktikan bahawa gaji pekerja dalam sektor dan gaji pekerja dalam golongan yang bergaji rendah turun sebanyak 0.6% pada 2003 hingga 2008. Tambahan lagi, menurut satu rencana akhbar Straits Times pada 9 Mac 2013, gaji para penduduk Singapura secara purata tidak begitu meningkat semenjak sedekat yang lalu. Dan kenapa ini berlaku? Kerana kehadiran para pendatang asing. Warga dewan sekalian, semua ini berlaku dan akhirnya ia menimbulkan rasa keresahan dan membuatkan dunia pekerjaan sesebuah negara itu berasa terancam. Wahai warga dewan dan barisan penyangga, renung-renungkanlah, sekiranya influx pendatang asing tidak menjejas keselamatan negara, mengapakah pemerintah sendiri perlu mengeluarkan dasar-dasar bagi mengetatkan pengambilan jumlah pekerja asing? Saya, Insyirah, selaku pembahas kedua bagi pihak pencadang, mohon untuk terus mencari